Hari ini hari penamaan calon. Kita telah pun mendengar calon-calon yang telah disenaraikan bahawa 3 komponen parti yang terbesar, Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, semuanya bertanding 28 dan 5 daripada Putra, 1 daripada parti bernama Iman dan 5 bebas sahaja. Dari itu tidak seperti yang diduga bahawa berpuluh orang nak bertanding di pilihan raya negeri Melaka. Muhammad Rafidus Abu Bakar tanya saya apa khabar. Kabarnya sihatlah. Tak sihat bagaimana saya boleh online malam ini, ataupun saya live. Jadi saudara dan saudari sekalian, para pendengar, penonton live saya, Zahari Yasin aka Sang Kelambai, malam ini kita tengok bahawa berbagai ceramah media sosial telah digunakan bagi menarik sokongan. Sebelum itu saya nak mengulas video klip 28 calon Barisan Nasional daripada N1 sampai N28. Saya rasa pihak Barisan Nasional tidak berhati-hati dan tak ada ilmu dalam bidang marketing politik. Apa yang saya lihat bahawa mereka lebih banyak kepada menulis, mengeluarkan demi kepentingan kewangan mungkin, kerana dia dibayar, hanya asal ada. Apa yang saya katakan video klip tu salah, sebenarnya video klip tu tak perlulah menyebut perkara-perkara yang tidak penting, terutamanya dalam soal kelulusan dan sebagainya. Jadi kita tengok ada yang berkata dia sarjana ini, ada yang berkata dia diploma ini, dia kata yang dia ini, ya. Jadi macam-macam, ya, yang kita dengar, ya. Tuan-tuan dan perempuan, 28 calon daripada Barisan Nasional bertanding. Mereka memperkenalkan diri mereka melalui video klip, dan sebilangan besar video klip itu tidak menepati apa yang dipanggil sebagai pemasaran politik kepada calon-calon yang bertanding. Sebilangan besarnya mereka seperti tidak dikenali oleh pengundi di kawasan mereka. Mereka untuk pertama kali menjadi calon dalam kawasan itu, disebab mereka menyebut bahawa mereka namanya, kelulusannya, pekerjaannya. Sepatutnya tiga perkara ini tak perlu disebut, kerana tentulah anda tidak dilihat sebagai orang yang dekat dengan masyarakat tempat anda bertanding. Jadi ini adalah penting. Tetapi kalau menyebut saya Zaharin Muhammad Yasin, calon N70 Bandar Seri Permaisuri, berkelulusan daripada Sains Sosial dan Politik Universiti Indonesia, saya buat masa sekarang berniaga. Jadi tuan-tuan semua undilah calon Barisan Nasional. Tak betul tu. Patutnya dia berkata saya Zaharin Muhammad Yasin dicalonkan dalam N70 Bandar Seri Permaisuri. Saya menawarkan diri untuk bekerja dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam kawasan Dun Bandar Seri Permaisuri. Saya akan memberikan khidmat kepada anda semua siang dan malam. Telefon saya akan janji tidak akan ada yang tidak dijawab. Saya kalau sibuk saya akan menghubungi kemudian. Masalah tuan-tuan dan perempuan akan saya lihat sendiri. Saya akan turun bawah untuk mengatasinya. Dari itu, tuan-tuan, untuk mendakkan wakil rakyat yang bekerja untuk rakyat, saya adalah pilihan yang tepat. Undilah parti Cap Lesung saya. Kerana Cap Lesung ini adalah parti yang mempunyai sejarah yang panjang memerintah negara ini. Sekian, kita berjumpa nanti dalam siri bertemu rakyat secara maya ataupun saya berhubung tuan-tuan dan perempuan di tempat-tempat awam. Sekian, terima kasih. Itu patutnya. Jadi saya agak tertarik dengan satu calon Barisan Nasional.
Saya rasa dia ni bodoh kot. Saya Kasum binti Nordin, calon N15 DUN Pengkalan Batu. Saya adalah seorang usahawan yang berjaya. Seandainya diberi mandat, saya akan memajukan DUN Pengkalan Batu ini. Undilah Barisan Nasional untuk kestabilan dan kemakmuran. Saya calon ini. Saya seorang usahawan yang berjaya. Kalau kamu dah usahawan berjaya, duit kamu dah banyak, yang kamu nak campur hal politik ni buat apa? Tak payah sebut sebagai usahawan yang berjaya. Tak perlu tu semua. Adakah kamu nak asnafkan, kamu nak wakafkan harta kamu, nak bagi rakyat Pengkalan Batu duit? Seorang RM50 jumpa saya, kan saya dah kaya. Dan kalau kita lihat calon-calon Barisan Nasional ini, dalam klip video tidak ada seorang pun yang berkata, saya akan terus kekal berjuang untuk menghapuskan rasuah, menjamin rasuah tidak berlaku. Jika Barisan Nasional memerintah Melaka, rasuah, salah guna kuasa akan saya tentukan tidak akan berlaku. Dan saya akan menentangnya dan akan bercakap dalam Dewan Negeri. Dan jika terus berlakunya rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, kroni, nepotisme, saya akan meletakkan jawatan saya sebagai wakil rakyat di Bandar Seri Permaisuri ini. Itu barulah okey. Barulah nampak. 28 orang calon Barisan Nasional, seorang pun tak bercakap misi untuk membasmi rasuah, salah guna kuasa, memperkayakan KKN, kroni, korupsi dan nepotisme ni. Ini satu benda yang dilihat remeh tapi memberi efek yang besar. Kerana isu rasuah ini adalah antara sebab kerajaan Melaka itu jatuh. Itu yang katakan. Dan kemudiannya terlalu awal bagi Barisan Nasional untuk nak menamakan ahli Dewan Negeri, jika menang dari Lendu, akan dijadikan Ketua Menteri. Bukankah dia antara punca masalah Barisan Nasional di Melaka, dan sehingga 4 orang menarik sokongan kepada diri dia? Tentu ada sebabnya. Tidak disoal siasat oleh Ibu Pejabat UMNO. Kenapakah 4 orang ni, 2 dari UMNO, 1 daripada Bebas, 1 dari BBM, memukakan seperti undi tidak percaya kepada Ketua Menteri? Hari ini orang yang sama hendak dilantik menjadi Ketua Menteri balik oleh Barisan Nasional. Itu sebab saya nak cakap sikit lah, saya kurang ajar sikit lah. Saya bukan maki, saya mencarut. Gila babi ke UMNO ni. Relax lah dulu. Tunggu dulu. Masa ada lagi. Sampai 20 hari bulan. 12 hari lagi. Kita kena step by step. Mesti pakai blueprint. Untuk nak menyelesaikan masalah ini. Inilah dia. Jadi apa yang saya nak katakan ialah kita kena melalui satu cara yang agak berperingkat. Dulu senyapkan dulu siapa nak jadi Ketua Menteri. Sekarang dulu lain. Dulu Ketua UMNO bahagian tak jadi ahli Dewan Rakyat, ahli Dewan Undangan Negeri. Setiausaha UMNO bahagian jadi wakil rakyat. Timbalan tak jadi wakil rakyat. Naib Ketua Bahagian tak jadi wakil rakyat. Ketua bahagiannya sekarang Ketua Bahagian bertanding. Setiausaha UMNO bahagian pun bertanding dan telah diumumkan sebagai Ketua Menteri. Jadi saya pernah jadi Setiausaha UMNO bahagian ni, tapi saya Setiausaha bahagian yang tahu tugas saya. Yang betul saya betul, yang tak betul saya akan lawan. Itu konsep saya. Jadi kalaupun akhirnya nanti Setiausaha bahagian itu jadi Ketua Menteri, dia ikut tak? Dia tak rujuk kepada Ketua UMNO bahagian dia dulu, seperti yang berlaku dalam 17 bulan di Melaka ni. Yang jadi masalah ialah kerana Ketua Menteri semua yang nak rujuk dengan Ketua Bahagian yang juga Speaker Dewan Negeri masa itu. Ini yang jadi masalah. Dari sekarang balik ke asal lah, iaitu masalah lagi. Jadi itulah saya nak katakan kepada tuan dalam komen saya terhadap klip video yang telah dikeluarkan oleh mereka yang bukan ahlinya, mereka dalam bukan bidangnya,
Mereka hanya sekadar tahu buat video, siapkan kontennya, dan kemudian itu tak menulis, tak mencari copywriter yang baik untuk menyampaikan mesej kepada rakyat. Jadi saya haraplah, saya harapkan, saya dah minta satu orang tadi cuba tolong betulkan, tarik balik video tu, tapi dia kata tak boleh buat apa-apa kerana sudah diviralkan oleh calon yang bertanding. Itu lain kali pada negeri-negeri lain yang membuat pilihan raya kecil atau besar, cuba panggil 5-6 orang, pinjam otak-otak orang lain, kemudian kita dapatkan kesatuan pemikiran untuk membina video klip untuk terkesan. Itu pandangan saya. Okey.